Assalamualaikum dan salam hujung minggu bagi semua penonton Sembang Kopi. Bersama saya Hanisa Hassan, pengacara anda pada hari ini. Semoga hari ini akan membawa 1000 sejuta kemanisan buat anda dan semoga apa yang anda rencanakan pada hari ini dan hari seterusnya akan dilaksanakan dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi, kepada anda yang tidak ke mana-mana, santai bersama keluarga tercinta, apa kata sajikan ataupun dedikasikan hujung minggu anda bersama Sembang Kopi yang akan menyajikan anda dengan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Okey, baiklah kita kembali semula ke studio. Seperti yang saya janjikan dengan anda semua hari ini, saya akan membawakan anda dengan tetamu yang sangat istimewa pada segmen kali ini. Tetamu kita ialah saudara Afiq Nizar. Hai semua. Okey, Selamat apa pagi. khabar Afiq? Alhamdulillah, khabar baik, Okey, sihat. sungguh bersemangat ya hari ini. Semangat. Okey. Setiap hari kena semangat. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan semua, Afiq Nizar ni merupakan atlet sepak takraw Universiti Sains Islam Malaysia yang berasal dari Perak. Jadi mungkin boleh kenalkan serba sedikit tentang Afiq. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, selamat pagi lagi sekali semua. Nama saya Muhammad Afiq bin Ahmad Nizar. Lebih glamour orang panggil Afiq Nizar. Saya merupakan pelajar tahun 3 kos Muamalat, Fakulti Ekonomi Muamalat. Dan saya berasal daripada Perak. Saya lahir je di Perak tapi membesar di negeri Selangor. Oh, itu serba sedikit tentang Afiq lah. Sedikit je kita bagi. Okey, jadi mungkin kita dah tengok dah semangat Afiq pada hari ini. Mungkin Afiq boleh kongsikan serba sedikit pengalaman Afiq menjadi seorang atlet sepak takraw ni. So pengalaman saya, so kita akan cerita sikitlah perjalanan pengalaman saya sebagai atlet sepak takraw. Jadi untuk permulaan saya belajar main adalah ketika saya darjah 4, di mana yalah orang kata selalu tiap-tiap petang orang cakap kita akan main bola je kan. Tapi disebabkan saya ni orang cakap suka melihat orang yang bermain dengan yang benda-benda yang macam wow, luar biasa. Jadi saya mula berminat tengok orang bermain takraw. Di kawasan perumahan saya tu ada satu kot takraw yang memang ramailah orang akan datang bermain. Termasuklah ayah saya sendiri. Oh. Jadi disebabkan pada tu tengok dengan aksi-aksi yang macam-macam, orang cakap macam wow, macam mana dia ni buat. So macam menyebabkan rasa kita nak belajar main. So pada situ bermulalah saya belajar main. Orang cakap mula hangat-hangat hati ayam je. Tapi disebabkan dah minat dan suka, teruslah main. So start pada darjah 4, naik darjah 5. So okey, so kita cerita darjah 5 sikit lah. Sebab orang cakap ada pengalaman paling manis yang tak boleh lupa sampai sekarang. Jadi orang cakap kita ni baru nak berjinak-jinak, baru nak pandai main. Tapi orang cakap bila latihan tu, lepas kiranya ada satu time tu ada latihan beramai-ramai, kira macam klinik sepak takraw lah. Training ramai-ramai ikut peringkat umur. Jadi time tu lepas latihan tu tiba-tiba esoknya tiba-tiba kata ada perlawanan persahabatan menentang Singapura. So macam wow, ya betul lah orang cakap Singapura ni kata baru belajar tiba-tiba dah main untuk Malaysia kan. Orang kata berangan je lah kan, berangan macam tu. Tapi orang cakap dia still manis juga apabila yelah kita ni darjah 5. So time tu bawah 11 tahun. So menentang pasukan bawah 13 tahun. So perlawanannya berkesudahan yang satu kali menang, sekali kalah. So orang cakap ada juga menang orang cakap. So bukan biasa-biasa orang cakap, bukan kaleng-kaleng orang cakap. Okay, so masuk sekolah menengah pula. Saya sekolah agama di Hulu Langat. So saya bermula bermain di situ ketika saya start pada form 1 terus. So pada form 1 ni pula, ni pun ada cerita sikit. Kita sikit kan ceritanya. Ada cerita dia. Biasanya orang cakap bila form 1 ni kan budak baru ikut je kan. Orang kata biasa senior je yang memonopoli semua benda. Tapi time tu ada selection. Saya pergi je selection tu. Ada seorang ustaz tu tengok saya pandai main. So bila pandai main dia terus cakap, budak form 1 ni pandai main lah. Bawa dia masuk wakil sekolah. Kalau semua tahu, untuk time kita sekolah menengah akan ada kejohanan yang melibatkan sekolah macam MSSD untuk peringkat sekolah, MSSS untuk peringkat negeri dan MSSM untuk peringkat kebangsaan. Jadi orang kata daripada form 1 sampai form 5 tu memang wakil sekolah lah. Kita cerita sikit sekolah. Orang kata sekolah ni orang kata ingat biasa-biasa je kan. Tapi daripada sekolah
saya dapat wakil daerah daripada form 1 juga sampailah ke tingkatan 6 habis sekolah. Dan orang kata ingatkan perjalanan terhenti kepada negeri je, tapi tak. Orang cakap saya hampir juga berjaya untuk menyertai pemilihan negeri Selangor untuk MSSM. Orang cakap yang besar lah, orang cakap MSSM tu popular. Memang sangat popular sampai sekarang. Tapi orang cakap saya tak berjaya. Dan tapi orang cakap bukan peluang tu je yang ada, macam-macam lagi peluang. So kebetulan pula time tu ada juga kejohanan Sekolah Sukan Agama Malaysia. Peringkat kebangsaan dia apa orang cakap lawan antara negeri jugalah. Jadi saya pergi pemilihan tu dan saya dapat. Saya start mewakili daripada tingkatan 3 sampailah tingkatan 6. So itulah pengalaman manis orang cakap dapat mewakili kebangsaan. Okey, jadi memang agak banyaklah juga pengalaman yang dihadapi oleh saudara Afiq ni. Ya, betul. Nampak kita dengar pun macam menarik, sangat tertariklah. Jadi melalui pengalaman dari sekolah rendah lagi, kalau saya tak silap. Sekolah rendah hingga sekolah menengah. Jadi mungkin boleh ceritakan serba sedikit pencapaian Afiq dalam sukan sepak takraw ni. So untuk pencapaian, so kita akan go one by one lah kan. Ya, Orang okey, cakap boleh. daripada Ya. start kita main. So time sekolah rendah tu, time darjah 6 je saya dapat menang, nombor 3 time tu. Kiranya dapat nombor 3, so saya rasa itu pun manis juga sebab kita baru belajar. Dari darjah 6 dah ada pencapaian? Ya betul, daripada darjah 6 dah ada pencapaian nombor 3. Orang cakap walaupun nombor 3 tapi bagi kita ada pencapaian adalah bagus. Sebab yelah daripada banyak-banyak sekolah yang bertanding tapi kita berjaya ada dalam top 3. So lepas tu kita pergi pada pula sekolah menengah. Macam saya cakap tadi ada peringkat sekolah, daerah dan negeri dan kebangsaan. So bila saya mewakili sekolah, orang cakap daripada form 1 sampai form 5 tu, orang cakap form 1 sampai form 4 tak pernah lah menang kan. Jadi saya cuba dan akhirnya pada form 5 orang cakap kenangan sebelum kita menghabiskan karier di sekolah tu, orang kata berjaya menghasilkan kenangan manis-manis lah orang cakap. Orang kata walaupun nombor 3 tapi berjaya mengharumkan nama sekolah tu pun merupakan kebanggaan pada saya lah. So untuk peringkat negeri juga tak lari lah orang cakap. Daerah ni pencapaian terbaiknya selalu paling manisnya adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah sebab berjaya masuki perlawanan akhir. So orang cakap perlawanan akhir tu bila ada satu daerah ni, orang kata daerah Kelang dalam negeri Selangor ni. Daerah Kelang ni memang orang cakap tiap-tiap tahun diorang ni lah yang akan memonopoli setiap kategori. Orang kata memonopoli setiap kategori tu orang cakap apa tau, memang power lah. Orang cakap no one can beat them. Itu maksudnya gitu. Tapi apakan daya, walaupun berjaya masuk perlawanan akhir, kami tewas pada mereka. So hasilnya adalah perak. Perak tu pun merupakan pencapaian tertinggi juga. So last kali kita akan pergi pada kebangsaan. Daripada tingkatan 3 sampai ke tingkatan 6 saya mencuba. Tapi akhirnya saya berjaya juga memenangi walaupun setahun. Memenangi peringkat gangsa juga. Walaupun gangsa adalah wakil kebangsaan kan, wakil negeri Selangor. So bagi saya itu adalah pencapaian terbaik. Dan lepas pada tu, mulalah saya masuk SIM. So saya cerita sikit kat SIM lah macam mana. Boleh, silakan. So, banyak pencapaian lah sebenarnya. Sebenarnya itulah, bila saya masuk SIM ni, saya ni merupakan batch yang tersakiti. Sebab dah nak masuk, bulan 10 tu punyalah semangat nak masuk. Tiba-tiba COVID, tiba-tiba online dah pula kan. So dia macam fresh sikit lah, tak dia fresh sikit, dia fresh banyak lah sebenarnya. So lepas tu, dalam 2 tahun tu, barulah panggil face to face balik kan. So bila masuk tu, saya memang tekad lah nak main takraw SIM ni. Kalau memang nak main takraw SIM, tak ada benda lain lah kan. So bila masuk tu, dapatlah wakil takraw SIM dan dapatlah wakil 2 kejohanan. Yang pertama untuk Masum dan Sukib. So pencapaian tertinggi adalah suku akhir menentang pasukan UiTM dan tewas di tangan mereka. So orang cakap, sikit lagi orang cakap, UiTM ni, orang kata dalam one USIM, time tu orang memang wow. Macam serius lah ni USIM boleh masuk suku akhir. Orang kata macam, yelah orang ingatkan kita Universiti Islam ni hanya yang fokus pada akademik sahaja kan. Tapi tak, orang kata rezeki tak salah alamat. Betul. So orang kata kalah di UiTM tu ibarat macam tewas di perlawanan akhir jugalah sebab mereka dipenuhi dengan pemain-pemain Sukma, pemain-pemain kebangsaan dan Malaysia dan sebagainya. Jadi itu serba sedikit pencapaian lah. Ya, betul. Sebab kita dengar pun pencapaian beliau agak banyak daripada sekolah menengah lagi. Dah ada dari darjah 6. Betul. Dari darjah 6 sekolah menengah dan sampai ke universiti sekali dia membawa pencapaian tersebut. Betul. Jadi kita dah dengar pengalaman, kita dah dengar pencapaian. Jadi mungkin kita nak tahulah juga Afiq ni sebenarnya kenapa dia memilih sukan sepak takraw berbanding sukan-sukan lain. Okey, saya akan teruskan menjawab persoalan yang kedua. Okey. Kenapa sepak takraw? Okey, mudah je jawapan. Sepak takraw ni adalah satu sukan yang berseni dan unik. Kenapa saya cakap berseni dan unik? Sebabnya
Yelah, satu lagi sebab sukan ni tak famous. Memang kalau semua orang tahu, memang asal kita masuk sekolah rendah ke sekolah menengahnya, orang cakap apa famous? Bola sepak, bola tampar, bola jaring. Orang cakap 3 benda tu je. Orang cakap takraw ni sukan yang orang cakap diabaikan lah, senang cakap kan. Orang memang tak tahu langsung pasal takraw ni. Certain orang je yang tahu. Dan saya rasa unik tu juga adalah melibatkan kepada cara-cara dia bermain. Kita lihat daripada cara kawalan, kita nampak bola tu nampak macam senang je bola nak timbang. Tapi bukan perkara yang mudah, perkara yang susah untuk kita belajar untuk mahir benda ni. Dan juga melibatkan macam kawalan dalam gelanggang, rejaman, libasan dan sebagainya. Orang cakap macam-macam gaya lah, fancy. So saya rasa sebab itulah saya pilih takraw daripada sukan yang lain. Okey, jadi kita dah tahu kenapa Afiq pilih sukan takraw ni. Rupanya sukan ni merupakan satu sukan yang unik. Ya, betul. Bukan sahaja bola sepak, apa tadi bola jaring. Bola tampar. Sebenarnya bola tampar. Sebenarnya sepak takraw ni pun merupakan satu sukan yang memang unik lah sebenarnya. Jadi selain tu kita nak tahu juga Afiq, sebenarnya siapa yang mendorong Afiq ni untuk lebih cenderung untuk menyertai sepak takraw ni? Okey, siapa yang mendorong saya kan tadi Ya, soalannya. Okey. Jadi bila saya cerita daripada pengalaman, pencapaian dan apa tadi yang terakhir, ialah pencapaian, mesti orang macam tanya, dia ni takkan pandai main macam tu je kan? Mesti ada someone yang apa orang cakap yang mendorong dia untuk minat main. Orang kata tak adalah tiba-tiba minat main kan. So orang dia adalah yang pertama ialah abah saya sendiri, orang yang mengajar saya, yang melatih saya, yang jadi jurulatih saya dan macam-macam. So abah saya inilah orang yang mengajar saya daripada kecil pandai bermain takraw. Jadi ketika saya nak belajar, time darjah 4, darjah 5 tu, saya rasa orang patut tahu macam mana saya pandai bermain. Jadi pada awal-awalnya, ayah saya hanya ambil bola takraw ni dan ikat tali, hanya gantung bola dan suruh saya sepak je. Sepak je macam tu. Sepak je macam orang bodoh orang rasa kan. Macam boringnya. Saya rasa macam diri saya sendiri awal-awal, boringnya. Tiap-tiap hari sepak macam tu kan. Tapi orang cakap disebabkan usaha, tekad, memang kita rasa boring. Tapi bila lama-lama makin pandai. Buang tali tu, timbang satu, tangkap. Orang rasa macam senang kan. Time tu awal belajar, meliah sana, meliah sini. Tapi disebabkan pada tu, saya pun pandai main. So saya rasa itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila saya bermain di mana-mana kejohanan, orang yang akan menjadi jurulatih saya adalah ayah saya sendiri. Padahal orang cakap ayah sendiri ni kadang datangkan stres kan. Orang cakap macam pressure kan. Ini kena ni, tu ini kan. Tapi bagi saya, dia orang yang orang kata stres tu mestilah ada kan. Mestilah ada dari tak ada. Betul. Tapi dia lah orang yang boleh bagi solusi kepada masalah kita. Kiranya orang cakap dia pengalaman lebih lama. So dia macam tahu kalau macam tim ni susah lawan. Tapi dia ni ada kelemahan sikit-sikit. Macam ni. Tapi bila kita dengar apa nasihat dia bagi, kita buat dan berjaya. So orang cakap saya rasa ayah saya lah orang yang mastermind. Orang cakap itu orang yang pertama. Dan orang yang kedua adalah umi saya sendiri, mak saya sendiri. So kalau saya cerita pun mungkin orang akan macam wow, serius lah ini mak saya macam tu. So mak saya pula, saya nak cerita, setiap kali kejohanan yang saya pergi main dan latihan apa yang saya pergi, mesti mak saya lah orang yang akan bawa saya pergi. So macam orang rasa macam pelik kan, mak yang bawa kan. Orang saya cakap anak mak. Tapi bagi saya itu adalah orang cakap dorongan, orang cakap dia bagi semangat kepada saya. Jadi bila dia bawa tu sampai orang cakap, bila dah setiap kali kejohanan saya main, sampai ke mak saya sendiri tahu macam peraturan dia, mak saya yang beri lebih pada orang luar. Mak saya macam, ni batal lah. Ni dia salah tahu kira. semua tu. Sampai ke orang cakap, mak sendiri saya lebih tahu semua peraturan. Sampai orang cakap, yelah, kita sendiri pada dalam pun cakap, wow betul ke ni mak saya sendiri ni kan. Macam tu. Tapi orang cakap, itulah. Umi saya still orang kata orang yang kedua yang beri dorongan yang terbaik kepada saya lah. So, itu antara dua orang yang memberi sokongan kepada saya untuk teruskan karier sepak takraw ini. Okey. Jadi pendorong utama ialah ayah tadi ataupun dikenali sebagai abah dan umi. Betul. Maksudnya abah dan uminya lah merupakan pendorong utama yang saya sendiri tertarik dengan permulaan beliau untuk sepak macam mana, gantung tali dan sebagainya. Saya sendiri pun amat tertarik. Tapi saya nak tambah sikit je lagi. Boleh. Terlupa cerita. Dia sebenarnya ayah saya kan tadi saya cakap jurulatih apa, saya juga ada pengalaman main bersama ayah saya sendiri. Bermain di kejohanan luar. Saya membesar sebagai seorang feeder, iaitu pengumpan. Dan ayah saya pula seorang killer, merejam. Killer. Jadi orang cakap bila pergi ke kejohanan mana-mana tu,
mesti orang macam akan kenal. Uish, ini apa anak beranak main sama ni. So macam orang kenal saya dengan ayah saya adalah sebab selalu bermain sama. So saya rasa itu pun orang patut tahu sebab orang kata bapak borek anak rintik kan. Ya, So betul. bermain bersama. So Ya. itulah cerita yang tertinggal sikit je tadi. Oh, cerita yang tertinggal itulah sebenarnya cerita yang agak menarik ya. Betul. Rupanya dia main dengan ayah sendiri. Orang fikir macam anak beranak ke adik pun ada ikut sekali. Adik pun ada sekali. So orang Oh. cakap satu tim tu yang terdiri daripada 3 orang, tekong, feeder dan killer. So tiga-tiga tu adalah tekong tu adik saya, feeder saya dan killer tu ayah saya sendiri. So orang cakap sampai pergi ke kejuaraan mana-mana, tim ni orang akan kenal dengan sebagai trio kasih. Oh, trio kasih. Ya, betul. Maksudnya beliau mempunyai dorongan yang sangat kuat lah. Betul. Okey. Jadi kita dah dengar pengalaman, kita dah dengar apa pencapaian, kita dah dengar dorongan dan kenapa dia pilih. Jadi mungkin kita nak tahulah Afiq hari ni berpakaian polis ya. Betul. Mungkin kita nak tahulah, kita hari ni sembang pasal sepak takraw. Betul. Tapi kenapa dia memakai sukan ni? Mungkin boleh bahagi tahulah bagaimana Afiq bahagikan masa antara sukan dengan akademik dan mungkin ada maksud di sebalik pakaian Afiq hari ni. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, jadi saya akan bagi penerangan yang sangat jelas. Sebelum saya masuk SIM, saya memang dah set dalam diri saya untuk fokus kepada 2 benda saja, untuk beri komitmen pada 2 benda saja. Yang pertama adalah uniform dan yang kedua adalah sepak takraw. Jadi apabila saya dah masuk dan lepas pada tu saya dapatlah join uniform iaitu SUSIS walaupun online. Dan lepas daripada pengambilan face to face juga saya dapat jugalah takraw ni. Jadi orang mungkin saya kena cerita sedikitlah apa yang melibatkan badan beruniform yang saya sertai. Jadi badan beruniform yang saya sertai adalah SUSIS, Korps Sukarelawan Siswa-Siswi Oh, Polis. itu nama panjang dia lah. Ya, betul, nama panjang dia ataupun lebih dikenali sebagai SUSIS. So mungkin orang cakap join Koko uniform ni tak adalah sibuk mana. Bagi saya tak. Sebab uniform ini bukan sahaja ia juga memberi macam-macam ilmu untuk pengetahuan semua. Contohnya seperti undang-undang, orang kata kawat, menembak dan sebagainya. Orang cakap ilmu yang bukan semua orang boleh dapat. Betul. Jadi saya rasa itu pun sangat penting bagi saya. Dan orang kata apa tadi, berbalik kepada soalan macam mana saya bagikan masa. SUSIS ni sebenarnya busy juga, orang cakap setiap hari Rabu, Sabtu Ahad tu memang akan ada aktiviti. Pack je. Sangat padat. So macam bila petang saya fokus dengan takraw lagi. Kadang-kadang kalau pagi ada saya training lagi kan. Jadi 2 perkara mudah. Yang pertama adalah fokus ketika dalam kelas. So benda tu orang cakap benda yang senang lah orang cakap kan. Sebab ada setengah orang kalau tak fokus dalam kelas, luar kelas dia boleh belajar. Ada setengah orang yang fokus dia kat luar dia dah boleh. So saya rasa yang fokus tu adalah penting sebab bila kita beri tumpuan sepenuhnya dalam kelas, kita akan ingat apa doktor tu mengajar. Dan saya pula jenis yang akan contoh siang tu ada kelas. So malam tu saya akan revise sikit apa yang dah diulang. So itu yang pertama lah kan. Lepas tu yang kedua bagi saya adalah suasana sangat penting. Orang cakap walaupun saya diri sendiri pun tak ada jadual belajar, sepatutnya kena ada lah kan masing-masing kan. Tapi alhamdulillah orang kata orang sekeliling saja ni memberi semangat lah. Sebab orang cakap bila kita rehat-rehat tapi tengok member orang malam study kan. Padahal orang cakap tahu bila petang je bila kita buat aktiviti ke riadah mesti penat orang cakap malam ni. Mesti orang akan cakap lah tidurlah, tak buat apa-apa kerja, nanti lain kali boleh buat. Tapi saya tak ah. Saya tengok orang lain belajar, buat kerja. So, dia memberikan dorongan kepada saya untuk buat juga macam diorang walaupun tak sama course macam tu. So, saya rasa 2 benda penting tu je yang saya nak kongsikan. Okey. Jadi kita pun telah terima banyak perkongsian daripada Afiq, cara dia membahagikan masa, iaitu 2 kunci betul Afiq? Betul. Iaitu fokus dalam kelas dengan ulang kaji lah. Maksudnya beliau memang amat baik dalam membahagikan masa beliau dengan apa tadi, sepak takraw, dengan belajar. Begitu juga dengan SUSIS. Betul. Iaitu memang sangat padat ya. Saya sendiri agak tertarik dan rasa mencabar benda ni. Betul. Tapi alhamdulillah Afiq dapat bahagikan masa beliau dengan sangat baik. Jadi saya harap pendengar dan penonton di luar sana akan dapat mencontohi beliau ataupun mengambil iktibar daripada
cara beliau membahagikan masa sehingga mendapat pencapaian yang agak tinggi yang kita dah dengar tadi. Jadi, baiklah kita akan berehat sebentar lagi dan kita akan kembali selepas ini dengan segmen yang lebih menarik dalam Sembang Kopi. Baiklah, pada minggu ini kita akan bawakan topik yang sangat menarik buat anda semua iaitu berkaitan dengan pemakanan yang sihat. Jadi, untuk pengetahuan anda semua, pemakanan yang sihat ini sangatlah penting bagi setiap orang, tidak kiralah lelaki maupun perempuan. Bak kata pepatah, akal yang cerdas datang dari badan yang cergas. Baiklah, bagi tidak membuang masa, saya mempersilakan tetamu kita pada hari ini iaitu Saudari Masita Isha ataupun dikenali sebagai Cik Mesh. Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam. Okey, apa khabar Cik Mesh? Alhamdulillah saya sihat. Ya, Nisa sihat? Alhamdulillah saya sihat. Jadi, nampak berseri-seri ya Cik Mesh hari ini. Jadi, untuk pengetahuan anda semua, bagi penonton di rumah, Saudari Mesh ataupun Saudari Masita, kita panggil Mesh lah. Sebenarnya dia merupakan seorang pakar diet yang sangat aktif bagi membantu orang ramai dalam menurunkan berat badan melalui tips-tips yang dikongsikan di media sosial beliau, betul? Betul. Jadi baiklah Mesh, tanpa membuang masa boleh kongsikan sedikit apakah pemakanan yang sihat yang sesuai bagi untuk beginner ataupun pemula bagi mereka yang ingin memulakan diet mereka. Baiklah Nisa, sebenarnya saya terima banyak soalan macam ni dari orang ramai dan soalan ni sangat menarik untuk saya kupaslah pada hari ini. Sebenarnya banyak je pemakanan sihat di luar sana yang boleh diamalkan oleh beginner ataupun orang yang baru berjinak untuk mengamalkan pemakanan sihat ni. Contohnya yang penting adalah kita kena banyak amalkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran di dalam pemakanan kita. Dan yang terutama sekali adalah dengan minum air sebanyak 8 gelas dalam masa satu hari. Dan tetapi untuk hari ini saya mahu fokuskan tentang pengambilan chia seed di dalam pemakanan sihat. Wah, agak menarik ya sebab saya tahu memang asalnya 8 gelas sehari dan sebagainya. Jadi pada hari ini Cik Mesh akan kongsikan kita tentang chia seed. Jadi boleh Cik Mesh ceritakan serba sedikit pasal ataupun mengenai chia seed ni? Jika anda amalkan pengambilan chia seed ni, banyak kelebihannya yang anda boleh dapat. Antaranya, dia mampu mencegah sembelit, mengawal kencing manis dan juga paras kolesterol di dalam badan kita. Selain tu, chia seed ni sebenarnya dia sangat kaya dengan serat, vitamin B, magnesium, zat besi yang dapat bantu meningkatkan tenaga. Yang melalui zat-zat inilah dia boleh membantu untuk bagi mereka yang aktif bersukan kerana ia bantu menambah tenaga. Lepas tu mungkin boleh ceritakan tentang pengambilannya. Sebenarnya tak perlu banyak pun dia Nisa. Untuk pengambilan chia seed ni disarankan untuk mengambil sebanyak 25 hingga 38 gram sehari dan dengan pengambilan sebanyak tu pun dapat membantu menurunkan berat badan kita. Wah, sangat menarik ya kita dengar hari ini. Jadi mungkin boleh tambah lagi. Saya rasa ada lagi kepentingan yang lain untuk orang yang ingin mengambil chia seed ni ataupun mengamalkannya. Ini menarik ya Nisa sebab antara kebaikan chia seed ni selain daripada untuk membantu kita mengamalkan pemakanan yang sihat, chia seed ni juga boleh membantu untuk mencantikkan. Kerana chia seed ni terkandung di dalam dia serum semula jadi yang membantu melembutkan kulit. Oh, maksudnya memang sangat menariklah untuk perempuan di luar sana. Jadi saya sendiri baru tahu ya banyak kebaikan untuk chia seed ni. Jadi bolehlah bagi penonton di luar sana, penonton di rumah cuba amalkan dalam diet mereka selepas ini. Tapi kan Cik Mesh, saya tertanya-tanya apa sebenarnya beza chia seed dengan basil seed? Sebab saya selalu dengar basil seed sahaja. Tapi bolehkah Cik Mesh bagi tahu perbezaannya? Adakah dia sama ataupun macam mana? Ramai ya yang masih keliru antara basil seed dan juga chia seed. Basil seed ni kalau bak kata orang Melayu kita biji selasih lah. Oh, selasih. Jadi ramai yang anggap dua biji ini sama. Sebenarnya dia berbeza walaupun dari segi rupanya lebih kurang sama tetapi dia beza. Okey, chia seed ni dia jauh lebih berkhasiat kerana ia kaya dengan protein, kalsium, omega 3 dan 6 dan lain-lain lah. Dan harga chia seed juga jauh lebih mahal daripada selasih. Oh, lebih mahal? Ya, dan untuk pemakanan dia pula,
cara pemakanan dia pun berbeza ya. Contohnya chia seed, dia boleh dimakan dengan tanpa direndam. Tetapi kalau biji selasih ataupun basil seed, kita perlu rendam dulu. Rendam dulu. Contoh rendam dulu, barulah kita boleh masukkan dalam air ke, contohnya biasanya kalau orang masukkan dalam air sirap kan. Betul-betul. Tetapi untuk chia seed ni, kita boleh tambahlah dalam overnight oat ataupun puding dan sebagainya. Kalau kita cari di internet, banyak resepi-resepi yang dikongsikan oleh pengamal makanan sihat, resepi-resepi yang berasaskan chia seed. Wah, jadi memang agak menarik ya sebenarnya. Saya pun baru tahu apakah beza basil seed ataupun dibandingkan dengan chia seed. Chia seed ni sebenarnya banyak lagi kelebihannya sebenarnya. Jadi sebenarnya benda ni boleh menjadi satu suntikan semangat untuk mereka yang di luar sana yang ingin mengamalkan pemakanan yang sihat ataupun ingin mengamalkan diet seimbang, betul? Okey, baiklah, rupanya sangat banyak ya kelebihan dan kebaikan bagi orang yang ingin mengamalkan chia seed ni sebenarnya. Jadi, saya berterima kasihlah kepada saudari Mesh kerana sudi hadir untuk berkongsi kepada kita semua ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian hari ini. Ya, baiklah, itulah semangat yang kita mahukan daripada saudari Mesh. Jadi, harapnya dia juga boleh memberi semangat dan dorongan kepada semua yang ingin mengamalkan pemakanan yang sihat dan ingin mengamalkan diet seimbang. Baiklah, kita akan berehat sebentar lagi dan kita akan kembali selepas ini dengan tetamu yang sangat istimewa di Sembang Kopi. Kembali semula ke studio bersama saya Hanisa Hassan, pengacara anda pada hari ini pada segmen yang terakhir. Jadi segmen terakhir pada kali ini saya akan membawakan anda dengan tetamu yang tidak kurang juga hebatnya, iaitu bersama saudara Muhammad Firdaus. Okay, saya. Assalamualaikum semua. Okey, waalaikumsalam. Apa khabar Firdaus? Alhamdulillah sihat. Ya, alhamdulillah sihat. Nampak bersemangat hari ini ya. Jadi untuk pengetahuan semua, Encik Muhammad Firdaus merupakan seorang atlet silat kebangsaan, iaitu mewakili Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia Kebangsaan. Okey. Jadi boleh tak Firdaus ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Firdaus? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Yaakob. Umur 24 tahun. Saya tinggal di Segamat, Johor. Saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia dan di mana saya merupakan salah seorang pelajar yang belajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Saya juga merupakan salah seorang atlet seni silat solo kreatif. Jadi belajar di Universiti Sains Islam Malaysia lah. Ya, saya. Okey, jadi kita nak tahulah Firdaus, mungkin boleh tak ceritakan serba sedikit tentang latar belakang seni silat pula? Okey. Seni silat ni terbahagi kepada 4, di mana yang pertama seni silat tunggal. Seni silat tunggal. Okey, yang kedua seni solo kreatif. Ya. Yang ketiga seni regu. Yang keempat seni ganda. Ganda. Okey, saya juga merupakan wakil daripada Persatuan Gayung. Saya akan menerangkan sejarah serba sedikit tentang gayung. Gayung ni ditubuhkan oleh almarhum Datuk Mio Abdul Rahman Daeng Uda Muhammad Hashim, yang di mana merupakan salah satu cucu kepada Daeng Kuning. Daeng Kuning ni nama famous dia Panglima Hitam. Panglima Hitam. Panglima Hitam ni merupakan mempunyai ada 5 adik-beradik. Adik-beradik daripada Raja Bugis. Raja Bugis. Ya, itu sajalah serba sedikit tentang seni silat. Ya, saya. Jadi kita dah tahu latar belakang tentang seni silat. Jadi kita nak tahulah sebenarnya Firdaus ni kan, boleh tak ceritakan kenapa lebih memilih seni silat berbanding dengan seni lain? Silat ni pada mulanya saya bermula daripada tingkatan 1. Dengan tujuan asalnya adalah untuk seni bela diri. Dan setelah saya mempelajari dan saya mengetahui bahawa silat ini ada sukannya juga. Ada sukan. Sukannya juga. Lepas tu saya lebih cenderung kepada sukan sehinggalah sekarang saya masuk USIM dan saya terus kepada sukan.
sukan silat. Oh, jadi maksudnya memilih seni silat ni adalah untuk mempertahankan diri. Ya. Terus Daus pula dah masuk ke arah sukan. Ya, Sir. Maksudnya dia boleh seni silat dan boleh juga sukan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikitlah kepada penonton apakah pengalaman dan pencapaian yang telah pun dicapai oleh Firdaus sebagai seorang atlet seni silat ni. Okey, pencapaian yang pertama saya mewakili silat seni solo kreatif ni dalam pertandingan Sukan Johor di mana saya mendapat pingat gangsa. Setelah itu saya masuk USIM, saya mewakili USIM dalam pertandingan Masum dan dalam pertandingan di luar USIM juga saya mewakili Negeri Sembilan untuk Sukan Malaysia, SUKMA, dan mendapat pingat gangsa. Pertandingan yang terbaru, pertandingan silat kebangsaan, saya menjuarai pertandingan silat seni solo kreatif. Wah, dia mendapat juara. Maksudnya kita dah nampak banyak pengalaman dan juga pencapaian yang dicapai oleh Encik Firdaus ni. Yes, sir. Jadi kita apa orang cakap, penonton di luar sana mesti akan tertarik ataupun menjadi sebuah satu inspirasi lah untuk menjadi seorang atlet ataupun menjadi seorang yang berseni dalam apa jua bidang. Jadi nampaknya kita telah pun sampai ke penghujungnya. Masa telah pun mencemburui kita. Jadi terima kasih kepada Encik Firdaus untuk kerana sudi meluangkan masa dengan Sembang Kopi. Sama-sama, terima Ya. kasih kerana menjemput. Okey, sama-sama juga. Jadi saya akhiri berbicara kita pada hari ini dengan persembahan yang akan dipersembahkan sendiri oleh saudara Muhammad Firdaus selepas ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik-topik yang lebih menarik di Sembang Kopi.